Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya bernama Wong Lei Kun, merupakan penyampai hari ini. Tajuk yang saya dalam penyampaian hari ini ialah keberkesanan pembelajaran kooperatif terhadap pencapaian kemahiran abad ke-21 pembelajar diploma internasional Baccalaureate dalam pembelajaran ekonomi. Pada abad ke-21 ini, generasi kini bukan sahaja perlu mencapai keputusan akademik yang cemerlang, tetapi juga menguasai kemahiran insaniah yang holistik dan seimbang. Maka pemindahan kaedah pengajaran pembelajaran tradisional, iaitu pembelajaran perpustakaan guru, harus dipindah kepada pembelajaran abad ke-21, iaitu proses pembelajaran yang berpusatkan pelajar, selain daripada pembelajaran perpustakaan guru. Dalam proses pembelajaran yang berpusatkan pelajar ini berdaraskan kelima elemen, iaitu komunikasi, pemikiran kritis, kolaboratif, kreativiti dan juga nilai murni dan etikal. Dalam kajian ini, fokus saya ialah menambah baik pencapaian akademik pelajar bagi subjek ekonomi yang ditawarkan oleh pendidikan antarabangsa iaitu International Baccalaureate (IB). Selain itu, juga meningkatkan kemahiran 4K pelajar iaitu kemahiran komunikasi, pemikiran kritis, kolaboratif dan kreativiti dengan pelaksanaan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran dan pengajaran kooperatif digunakan untuk memenuhi pembelajaran abad ke-21. Yang ini merupakan instruksional kumpulan kecil untuk memastikan pembelajaran individu dan rakan dalam sekumpulan. Dalam pembelajaran kooperatif ini terdapat dua jenis, iaitu formal dan tidak formal. Yang tidak formal seperti think pair share dan gallery walk juga akan dijalankan dalam kajian ini. Lagipun, falsafah IB iaitu memberi pendidikan holistik yang mengembangkan nilai-nilai pelajar dan kemahiran akademik dan pengetahuan disiplin, yang ini juga mengandungi unsur 4K1N yang disebut tadi. Kajian ini dijalankan secara kajian tindakan yang berdasarkan modul kajian tindakan Chemist dan McGregor. Keseluruhannya, kajian ini dilaksanakan dengan dua gelung, dengan satu gelungnya mempunyai 4 tahap, iaitu merancang, melaksana, memerhati dan merefleksi. Kedua-dua gelung ini dijalankan dalam kuartal 3 dan kuartal 4 masing-masing dengan melibatkan sebanyak 9 orang pelajar tahun 1 subjek ekonomi yang sedang belajar di sebuah sekolah antarabangsa di Malaysia. Pada gelung pertama dan tahap perancangan, pengkaji menentukan pembelajaran kooperatif sebagai intervensi dengan merujuk kepada keputusan peperiksaan kuartal 1 pelajar. Dalam tahap pelaksanaan, kedua-dua jenis pembelajaran kooperatif dijalankan, iaitu pembelajaran kooperatif formal dan tidak formal. Yang tidak formal, think pair share dan gallery walk dijalankan juga. Pada tahap pemerhatian, perbandingan pre-test dan post-test, iaitu keputusan peperiksaan kuartal 1 dan kuartal 3 dijalankan. Hasil perbandingan dianalisis dengan Microsoft Excel. Dan juga dalam tahap refleksi, membalaskan kecenderungan pelajar terhadap kaedah pembelajaran dijalankan dengan mengedarkan Google Form kepada pelajar. Kecenderungan pelajar ini dianalisis dengan rumus Relative Importance Index. Dalam gelung kedua pula, juga 4 tahap dijalankan. Dalam tahap perancangan, pembelajaran kooperatif formal ditentukan sebagai intervensi selepas mengenal pasti kecenderungan pelajar. Pelaksanaan dijalankan dengan pembelajaran kooperatif formal sahaja dalam kuartal 4
pada tahap pemerhatian perbandingan preteks dan post-teks, iaitu keputusan peperiksaan kuartal 2 dan kuartal 4 dijalankan, hasil perbandingan juga dianalisis dengan Microsoft Excel. Pada tahap refleksi dalam gelung kedua, maklum balas kecenderungan keberkesanan pembelajaran kooperatif formal terhadap kemahiran 4K dijalankan. Keputusan kecenderungan pelajar juga dianalisis dengan rumus relative importance index. Dalam hasil tempatan daripada kajian tindakan ini, boleh nampak daripada Raja 1, secara keseluruhannya, ke-9 pelajar ini mencapai keputusan yang tinggi dan juga meningkatkan pencapaian keputusan dalam kuartal 3 berbanding dengan kuartal 1. Lagipun, untuk pelajar A yang gagal dalam kuartal 1 meningkat prestasi akademiknya dalam kuartal 3. Dalam Raja 2 pula, iaitu dalam gelung 2, perbandingan keputusan pelajar juga meningkat. Keputusan prestasi akademik pelajar meningkat secara tuntas. Adanya pelajar G yang gagal dalam kuartal 2 juga lulus dalam kuartal 4. Secara keseluruhannya, daripada perbandingan mata skor IB, iaitu skor 7, mata skor 7 merupakan mata skor yang tertinggi dan satu yang rata rendah. Ke-9 pelajar ini, ada sebanyak 6 pelajar mencapai mata skor yang tertinggi, iaitu mata skor 7 dalam kuartal 4. Hanya seorang pelajar yang mencapai mata skor 5 dalam kuartal 4, iaitu pelajar G di sini. Secara keseluruhannya boleh nampak daripada hasil daripada pelaksanaan pembelajaran kooperatif membawa keberkesanan prestasi pelajar dengan bagus. Selain itu, hasil tempatan yang daripada kajian tindakan ini, keputusan ranking dan relative importance index terhadap kaedah pembelajaran kooperatif, yang ni boleh nampak pelajar mempunyai kecenderungan yang paling terhadap pembelajaran kooperatif formal. Maka kaedah pembelajaran kooperatif formal diambil dan dijalankan dalam gelung kedua. Dalam gelung kedua, keberkesanan pembelajaran kooperatif formal terhadap kemahiran 4K juga dijalankan. Secara keseluruhan, keempat-empat kemahiran, iaitu pemikiran kritis, kolaboratif, komunikasi dan kreativiti, mendapat keberkesanan dalam pembelajaran kooperatif formal. Pencapaian akademik pelajar menunjukkan peningkatan secara berterusan dalam gelung 1 dan gelung 2. Perkara ini juga membuktikan kaedah pembelajaran kooperatif formal dapat meningkatkan prestasi akademik, walaupun dalam kedua tambah kaedah pembelajaran kooperatif tidak formal. Kemahiran abad ke-21 dianalisis dalam gelung 2 dan kemahiran 4K menunjukkan keberkesanan dalam gelung 2. Maksudnya, kemahiran 4K dapat menunjuk keberkesanan dalam pembelajaran kooperatif formal. Kajian tindakan ini harus dijalankan pada masa depan terhadap kohort yang berlainan supaya boleh nampak perbezaannya antara kohort yang berlainan. Kajian tindakan ini juga boleh dijalankan dalam sistem pendidikan tempatan dan subjek berlainan untuk membuat perbandingan seterusnya. Selain itu, kaedah pembelajaran aktif yang lain seperti modern learning dan disruptive learning boleh dijalankan terhadap kohort yang sama untuk mengenal pasti keberkesanan kaedah pembelajaran yang lain terhadap pelajar. Sekian, terima kasih dan pada hari ini.